ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ke-8, iradah. Ertinya, erti iradah berkehendak. Jadi ni salah satu sifat yang wajib atas setiap mukallaf, orang yang akil lagi baligh, kena belajar serta kena i'tiqad. Apa makna i'tiqad? Yakni berpegang, kena pegang putus kejap dalam hati, tak boleh ada bergoncang walaupun sedikit. Selalu saya ulang, masalah akidah dia tak memada dengan kita hafal. Bismillah. Masalah akidah dia tak memada dengan kita hafal. Kalau tuan-tuan tak hafal tak apa. Tak hafal. Tapi bila tanya reti. Contoh, kalau saya tanya sifat yang kedua apa dia? Contoh. Oh, saya tak tahu. Sifat yang kelima kalau bilang cara mengaji tu berapa? Apa dia? Oh, saya tak ingat lah. Salah tak salah? Siapa kata salah? Orang yang kata salah tu salah lah. Baik. Misal saya tanya sifat yang kedua apa dia? Oh, saya tak ingat, saya tak tahu, saya tak hafal. Lepas tu tak boleh nak kata berdosa, tak boleh lagi. Kena tanya dulu. Kena tanya. Tuhan wujud dia ada mula ke tak? Cuba jawab tengok. Tak ada mula. Dah tak ada mula, sifat yang kedua dia panggil apa? Qidam. Jadi kalau hak qidam tu tak boleh jawab tak apa. Kalau tak, apa dia sifat kedua? Tak ingat. Ada Tuhan ada mula ke tak? Tak ada mula. Ada tu sifat kedua apa dia? Mana saya tahu. Dia kira hak mana? Dia kira hak dia pegang kata Tuhan tak ada mula. Situ tempat dia kira tu. Tak erti sebut qidam, tak erti sebut baqa. Sebut pun tak betul qidam, pakai huruf kaf. Dia qidam dengan qaf, qidam, bukan dengan kaf. Dia kata qidam. Qidam sebut salah, tapi bila tanya Tuhan ada mula tak? Tak ada mula. Tuhan tak ada mula. Jawab dia betul akidah tu, dan diberi pahala dia pegang lagu tu. Dah sebut qidam tak betul, baca tak betul, dah tu bab kaedah tu bab bentuk kita hafal nama sifat tu, tak ada masalah tu. Ni kita tekan sini pasal apa ni? Pasal ada orang kata kalau tak hafal berdosa. Tak berdosa. Tak hafal sifat 20 tak berdosa. Mana ada berdosa tak hafal sifat 20. Cuma lah ghalibnya kalau bila kita tak ingat sifat 20, kita tak tahulah sifat Tuhan. Biasanya lagu tu lah. Bila tanya mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan Allah dengan segala benda baru. Apa makna? Tak tahu nak sebut. Tanya pula, Tuhan sama tak dengan makhluk? Tak tahu. Ni dalam Quran Tuhan kata dia ada tangan. Boleh tak kata Tuhan ada tangan macam makhluk? Tak tahu, sebab dia tak faham makna mukhalafatuhu lil hawadith. Tapi bila dia faham makna mukhalafah, maka segala makna yang membawa kata Tuhan sama dengan makhluk, dia boleh tolak. Dia boleh tolak walaupun main dengan ayat Quran, walaupun dia main dengan hadis daripada Nabi SAW. Dia boleh tolak sebab dia pegang kaedah. Dia ada kaedah, dia ingat nama-nama dan kaedah. Tu yang besar tu orang mengaji kaedah. Sebab tu sistem kalau pengajian pondok, dia bukan bina atas pandai syarah. Kalau zaman dulu baru ni tuan guru babak sepanjang dia ada kata zaman dulu, masa zaman Tok Dalla tua pondok Dalla, dia haramkan khutbah. Khutbah tak boleh. Khutbah ni kita panggil ceramah.
penceramah. Sebab yang banyak timbul fitnah di kalangan masyarakat ni penceramah. Sebab apa? Penceramah ni dia tak ada ilmu, tak apa, dia pandai cakap. Pandai cakap mai berambang, hendaklah kita tumbuk meja, lubang meja. Hendaklah kita gergang dia bagi. Oh, sedap ceramah. Dia pun kata, oh dia ni kalau ceramah syok dah. Kalau ceramah bab tu pecah dinding masjid tu kalau ceramah. Zaman dulu diharamkan. Lebih-lebih lagi di belah Patani dan di kalangan ulama tua dulu. Ni Tuan Guru buat cerita zaman Tok Dala dulu, lebih kurang 60 tahun dulu. Diharamkan, tak dibenarkan orang mengaji agama berceramah, kerana khutbah dia panggil. Nabi kata antara fitnah yang banyak lahir di akhir zaman daripada penceramah. Tetapi zaman ayah dia Iskam, lebih kurang 30 tahun lepas, dia kemudian sikit daripada almarhum Tuan Guru Tok Dala, ayah dia Iskam, dia kata disebabkan pok Kristian, disebabkan pok Buddha, depa ni banyak wak mai penceramah depa. Paderi depa mula masuk di kalangan masyarakat duk berceramah. Jadi ramai orang Islam ada terpengaruh pun ada, jadi murtad pun ada. Maka ketika tu ayah dia Iskam, dia patua wajib atas kita orang mengaji belajar ceramah. Pasal apa? Ni nak lawan ni dengan da'iyah sesat ni. Hasutan jahat, ceramah jahat ni kita nak lawan dengan gaya ceramah juga. Jadi masa tu budak-budak pondok diwajibkan belajar berceramah. Saya tak ingat, kalau tak silap setiap hari Senin malam Selasa tunggu buat cerita akan pelajar pondok yang dah kerti kaedah-kaedah ilmu alat ni, mereka ni akan terpilih belajar berceramah. Wajib kena belajar ceramah. Bahas kitab, baca kitab, kawaid, kaedah ni dia pandai dah bahas. Namusarah, balaghah, ma'ani, mantik, bayan dia pandai dah. Tapi cara nak menyampaikan pada masyarakat bentuk ceramah tu dia tak pandai. Jadi barulah lepas pada tu ulama-ulama pondok dia keluar di medan, orang kata apa, ceramah. Dulu tak ada, zaman dulu memang tak ada. Tengok nak, dia kot tu. Jadi macam masalah akidah ni pun lagu tu, dia keluar duk ceramah kata Tuhan lagu tu, Tuhan lagu ni. Lepas tu hak ni kata Tuhan duk atas lagu tu, Tuhan duk bawah lagu ni, Tuhan lompat lagu tu, kaki tangan pendek semua ada. Sebab kita terpengaruh kerana tak ada kaedah ni. Tapi bila kita ada kaedah ni, kita boleh tolak. Dia bukan bina atas kita pandai bercakap saja, kita kena reti kawaid. Tu habis. Tu sebagai apa panggil pak, selingan nak mula balik kitab kita, nak bangkitkan kepentingan supaya kita reti ilmu akidah panti lama lah. Baik, patah balik sini huraian sifat yang ke-8. Iradah artinya berkehendak, tapi bila jadi Melayu kita baca iradat. Tapi bila tulis jangan tulis dengan ta, dia panggil ta masrudah, dia panggil ta tarik. Dia panggil kalau ta ni dia panggil ta marbutah. Kalau ta gitu dia panggil ta masrudah. Dia ta tarik. Kalau Melayu baca iradah, kalau betul Arab iradatun, iradah, mati dia bunyi dah lagu tu. Apa iradah? Artinya berkehendak. Baik. Lepas tu iradah ni juga dia panggil sifat yang kedua daripada bahagian sifat-sifat ma'ani. Nombor 1 wujud, sifat nafsiyah. Nombor 2 salbiyah, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamu bi nafsih, wahdaniyah. 5. Selepas wujud tu 5 tu sifat salbiyah. Masuk yang ketujuh, qudrah. Qudrah tu mula sifat makni tu. Kita bahas panjang dulu. Qudrat makna apa qudrat? Iaitulah sifat makni ni benda sifat yang ada pada zat. Tu mudah-mudah sebut. Macam salbiyah dia bukan ada, dia cuma kepahaman dalam kepala nah. Dia sifat yang faham di otak. Qidam sedia. Apa makna sedia? Tak ada mula. Tak ada mula itulah sedia. Bukan tak ada mula Tuhan tu ada, tak ada.
Contoh, kita ni ada mula. Ada mula kita tu ada ke tak? Cuba jawab tengok. Ada mula kita ada ke tak? Siapa bawa ada mula dia malam ni? Tunjuk kat saya ada mula. Tengok. Ada mula tak boleh tunjuk. Ada mula ni faham dulu tak ada, kemudian ada. Tu panggil ada mula. Macam tu je lah. Sifat ma'ani kalau misal di makhluk, warna kulit. Warna kulit ada ke tak? Ada tu boleh tunjuk. Ni warna kelabu asap ke, warna hitam ke, warna putih ke. Tu boleh tunjuk. Tu dia panggil sifat ma'ani. Cuma di makhluk dia panggil arak. Sebut tak apa betul sikit lah. So tak apa clear. Dengan bak. Arak. Dia panggil di makhluk arak. Tuhan panggil sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani Allah ni satu sifat yang ada di zat, yang mana sekiranya kalau Allah buka hijab kita di akhirat nanti dan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk tengok, boleh tengok, maka kita boleh tengok. Macam tu. Lepas tu salah satunya kudrat, iradat. Tu 7 sifat ma'ani yang wajib belajar tu. Tu masuk bahagian sifat kedua ni. Dan sifat ma'ani iradah. Apa tu iradah? Artinya berkehendak, bukan berkehendak. Lepas tu kita masuk dalam kitab Faridatul Faraid, kitab Aqidatul Najin dan beberapa kitab Jawihat lain, semua terjemuh banyaknya berkehendak. Sama ke tak? Sama pada kehendak, tetapi lain pada sebutan. Dia panggil khilaf lafzi. Syekh Zainul Abidin dia terjemah berkehendak mula daripada Pak Dai Mekah, pengarang kitab Bakuratul Amani tu, dia terjemah dengan tambah pe. Sifat ma'ani semua dia tambah pe depan. Kuasa, kehendak, pengetahuan, pelihat, pendengar, perkata, pehidup. Tu sifat makni 7 dia buah depan pe tu. Kalau qidam sedia tak kata persedia, tak kata lagu tu. Bakok kekal tak kata pekekal, tak kata. Tapi sifat makni buah pe. Ni nak isyarat yang kita nak bahas ialah nama bagi satu sifat yang ada pada zat. Adapun berkehendak, dia bukan sifat yang ada pada zat, dia kena kepada perbuatan. Dia bukan kena kepada nama bagi satu sifat. Contoh saya buat kata cungkil dengan pecungkil, sama ada makna? Sama ada. Pencungkil dengan cungkil, ataupun pencungkil dengan mencungkil, sama ada? Tak sama. Mencungkil kena kepada apa? Tu makna masdari, perbuatan, diri kita mencungkil. Mencungkil tu, tu dia mencungkil kena pada masdar, perbuatan. Jadi benda masdari dia bukan ada, dia tak ada, dia cuma faham. Kita ambil spek apa ada pinjam tak? Kita ambil benda, kita press gitu, diri kita keh gitu. Tu panggil mencungkil. Adapun pencungkil, nama benda. Ni nama satu benda yang kita guna untuk mencungkil. Maka yang kita nak bahas tu mana? Pencungkil ni. Pencungkil ni yang kita nak bahas ni. Faham tak? Lagu tu dalam sifat berkehendak. Berkehendak tu dia panggil samaratus sifah. Bila ada di zat Tuhan sifat berkehendak, maka zat dia tu yang berkehendak. Misal lagi, bila ada di telinga kita ni sifat pendengar, maka dikatalah kita ni yang dapat apa? Dapat mendengar. Mendengar lain, pendengar tu lain. Pendengar nama satu sifat yang Allah letak di simah, di lubang telinga tu, dalam kat gendang tu. Tu dia panggil nama bagi satu sifat yang Allah letak di lubang telinga. Sifat pelihat yang Allah letak di mata.
mata di mana mata di tengah-tengah tu. Kalau kita tengok di cermin ni, ulama buat kajian, dia kata tu hak mata hitam, tengah mata hitam dia ada satu lagi mata, bintik mata tu, situ tempat Allah letak sifat pelihat. Bila ada sifat pelihat di mata, kita dapat melihat. Melihat tu lain. Yang kita nak bahas nama sifat tu, pelihat tu. Begitu juga berkehendak dengan berkehendak. Berkehendak lain, berkehendak tu lain. Mula daripada dapat doa Mekah, pengarang Baqarah dia terjemuh dengan kat depan. Lepas tu tahu mana antara Syekh Ahmad Fatani, alim akidah, alim fiqh, alim nahwu, mana semua ni, tapi dia terjemah Syekh Zainul Abidin pernah duduk di Gua Payang dulu. Dia terjemah berkehendak juga. Tapi mepak doa dan hak orang kemudian belakang dia terjemah Tahu mana maksud depa sama? Tahu di definisi, tahu di huraian. Kita tengok Syekh Ahmad Fatani dia tulis berkehendak, huraian dia macam ni. Pada dia tulis berkehendak dengan huraian sama. Bermakna dua-dua tu kehendak benda yang sama, cuma berbeza secara terjemuh tu saja. Jadi buat apa ni duk hurai panjang bab ni ustaz, sebaris tak masuk supaya kita jangan berkelahi. Nanti ustaz lain maju buka kitab Faridah terjemah berkehendak. Lagu mana mengaji ustaz nak berkehendak? Orang main buka kitab Aqidatul Najid terjemah berkehendak. Apa tu terjemahan antaranya Bidayatul Hidayah syarah bagi Umi Barahim, hak terjemah berkehendak juga. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Tu hikmat dia kita tahu. Oh benda sama, selesai masalah. Cuma beza pada terjemahan saja. Tu dia nak. Tu bab kita sebut awal tadi, dia penting kaedah tu yang penting. Nak faham, saya nak faham kaedah tu penting. Bila ada kaedah, insya-Allah dia harmoni. Dah faham terjemah berkehendak sebab apa, baru kita masuk uraian. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang akil lagi baligh. Wajib pada syarak, yakni dengan sebab syarak, undang-undang datang mewajibkan atas orang mukallaf, bukan ustaz-ustaz, bukan ulama, atau bukan nabi sekalipun. Cuma nabi dia panggil syariat majazi, orang yang diutus oleh Allah untuk cerita benda yang Allah nak. Dia panggil syariat majazi, tuan syariat pada majah, tuan syariat hakikat Allah. Jadi Allah yang mewajib. Wajib pada syarak definisi apa? Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Perkara dijanji pahala kalau kita buat dengan ikhlas, dan dijanji azab kalau kita tinggalkan dia. Tu makna wajib syarak. Baik, apa hak wajib? Wajib mengetahui, kena tahu. Kalau tak tahu tak boleh. Serta mengaku di dalam hatinya. Kena tahu, lagi pula mengaku sungguh, putih dalam hati. Kena mengaku begitu. Tahu saja tak jadi kalau tak mengaku. Tengok ada Puak Padri buat karangan kitab Syarah Sahih Bukhari 4 jilid. Tuan guru kita Babu sepanjang dia ada. Kalau orang tengok cara dia hurai, duk kata orang Islam dah, padahal tak, Kristian 6,000 hadis lebih dia buat syarah, bukan salin terjemah dak, syarah. Nak syarah kitab ni bukan senang, payah syarah kitab. Jawi pun kita nak syarah payah dah. Hak Arab patah lagi, dia bentuk nahwu sarah semua dia jaga, balarah dia jaga. Padri Kristian dah nak bangga apa dengan ilmu kalau hati tak kena. Kristian tapi syarah hadis Nabi Sahih Bukhari pula tu. Tengok hak ulama ittifaq nombor 2 jatuh daripada Quran tu. Nombor 1 Quran, nombor 2 hadis. Yang himpun hak antara yang paling tinggi Sahih Bukhari nombor 1. Tengok sampai tahap lagu tu Allah.
Tahu saja tak mengaku tak boleh, kafir. Lagu tu kita kena tahu saja tak boleh, kena mengaku putih dalam hati. Dengan tentu sungguh, kena mengaku dalam hatinya dengan tentu ada, tentu ada di Allah. Tu perkataan ada tu nak tu. Tu nak isyarat sifat ma'ani tu, satu sifat yang ada pada zat Allah. Tu kalau kita nak beza sikit lah. Kalau kita tengok pada apa ni, cuba tengok pada muka surat 18. 18 boleh, 19 boleh. Ambil lah 18 satu, mudah. Cuba tengok. Qiyamuhu bi nafsih, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya. Sama dah situ. Mengaku kata apa? Akan tentu sungguh berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksud ada Allah dengan sendiri. Tentu sungguh. Mai dekat iradat, tentu ada, tak kata sungguh. Tu nak isyarat beza tu. Sifat salbiyah jenis sifat yang sungguh saja, hanya faham dalam kepala, dia bukan ada. Tinggi pokok, dia bukan ada, sungguh saja. Sebab dia Melayu naik lagu tu, panggillah nama tinggi itu saja. Kalau nak tengok mana tinggi, tu tinggi, dak tu pokoknya. Aku nak tengok tinggi mana tinggi. Dak tu tinggi dah, dak tu pokoknya. Tinggi mana tinggi. Payah cerita hang ni. Besar meja, contoh besar. Cuba tunjuk besar meja. Dia kata ni bukan besar, ni meja. Saya nak tengok besar. Ni besar, dak ni kayu, ni kayu. Kalau lagu ni semua ni meja. Besar, nak tengok besar. Sampai kemat tak boleh tunjuk, sebab dia bukan ada, dia cuma sungguh duduk dalam kepala saja. Dia tak macam kuning meja. Kuning ni ada, boleh tunjuk. Ni ada ni kuning, cat kuning yang berada pada kayu. Tu sifat makni lah, warna tu. Lagu tu sini, kalau ada Allah dengan sendiri, dengan mana tak berhajat Allah kepada yang lain untuk buat dia, tu bukannya ada, dia cuma faham zat Allah yang tak berhajat kepada sesuatu, panggil ada dengan sendiri. Betul lah. Berbeza dengan iradat, dia satu sifat yang ada pada zat. Cuma ada, dia bukan ada seperti ada warna pada kulit ni, tak lah. Nampak contoh saja. Sebab sifat Tuhan tak sama dengan makhluk. Tu kena mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf, dengan tentu sungguh, dengan tentu ada di Allah Ta'ala satu sifat. Mana? Iradat, badal tu nama dia tu, iradat. Artinya pekehendak. Tu nama sifat yang ada pada zat. Salah satunya ialah pekehendak. Firman Allah Ta'ala, ni dah depa kata tak ada dalil Quran mengaji sifat 20. Tengok ayat Quran dulu. Duk nampak tadi duk basah lagu boleh. Dia duk sangkut pula. Elok kan. Nek motor tadi duk teh atas motor boleh tadi. Memang kena mic dia jadi berhilang balik. Aduh. Firman Allah Ta'ala, dalil kata Allah ada sifat berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Ayat ni kita hafal lah ni. Selalu buat dalil dah tu. Alah, tak apa lah. Kun payakun. Pandai lah. Kun payakun. Allah. Baik. Tu cara baca mengaji tajwid lah tu. Nak bagi tertil baca tu. Banyak majaih tu.
Majaiz banyak. Huruf mat selepasnya bertemu dengan huruf hamzah pada kalimah yang berlainan, dia panggil majaiz munfasil. Boleh kita simpan atas 2 harakat ataupun panjang kadar mat wajib 5, boleh. Cumanya kalau mula kita cara baca kemas, kalau kita nak baca 2, biar 2 semua. Innama amruhu idza arada syai'an. 3 tempat tu. Innama ada amruhu idza. Kalau kita nak baca panjang semua, bagi panjang semua. Innama amruhu idza. Bagi panjang semua. Sebab dalam surah Al-Mulk tu, surah Al-Mulk bukan semua kita nampak berat gitu semua 5 harakat. Bukan, dia banyak majaiz tu dalam surah Al-Mulk tu. Bila kita dengar tu imam ataupun rais hak bawa baca Al-Mulk tu, dia baca dengan 2 harakat, itu ikut 2 harakat yang duk canggah. Duk canggah jenuh kawan. Jadi selera. Apa tu imam baca tak betul, bukan tak betul, kita tak erti. Dia baca 2 harakat, dia baca 2 harakat dekat majaiz. Kita duk balon 5 semua. Tak boleh, kena itibak, nak ikut dah. Kita nak baca dengan berjemaah. Kalau kita nak canggah boleh dengan baca kuat, jadi celaru orang. Dia celaru. Lepas tu kadang-kadang tu baca 5, lepas tu main majaiz yang ni baca 2. Lagu tu tak tertil, tak kemas tu. Cuma tak salah lah, cuma tak cantik bacaan lagu tu. Kurang afdal. Innama amruhu idza arada syai'an ay. Tu apa dia tu panggil tu? Izhar. Tanwin temu huruf hamzah tu, hamzah ha ain ha ghin qa tu. Kena izhar nyata jelas. Arada syai'an ay yaqula, idgham ma'al gunnah, kena berdengung. Ay yaqula lahu kun fa, tu dia panggil ikhfa. Ikhfa hakiki. Fayakun. Yasin 82. Allah kata artinya bahawa sungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu apabila menghendaki ia tu, bila menghendaki ia Allah akan sesuatu, yakni maksudnya menghendaki akan mengadakan sesuatu, kena takdir sikit situ. Bila Allah menghendaki ya Allah akan sesuatu, yakni akan nak mengadakan sesuatu. Bila Allah nak mengadakan sesuatu, bahawa berkata ya Allah, kata bagi sesuatu itu. Yakni kata bagi sesuatu yang kehendak bagi ada, yang Allah kehendak nak bagi ada. Kata ke mana? Hendak jadilah. Apa tu? Kun. Ingat sikit ya. Kun, orang ngaji nahwu, fi'il amar. Fi'il amar tu. Kun. Hendak jadilah kamu. Tengok. Walaupun satu lapah tapi dia panggil jumlah mufid tu. Cukup ada semua. Hendak jadilah oleh kamu. Hendak jadilah kamu. Hendak jadilah kamu. Khitab 7 ada tu. Allah dhamir mutakallim. Allah tu yang kata kun, maka fayakunu, maka mana, maka jadilah ia suatu tu. Tu kita tak bahas itu lagi. Kita ambil dulu dalil kata Allah ada sifat berkehendak tu. Apabila menghendaki ia Allah. Tu dalil kata ada Tuhan ada sifat berkehendak. Mai orang Mu'tazilah dia kata gimana? Tuhan kata dalam Quran apabila menghendaki, dia tak kata dia ada sifat berkehendak. Nak jawab gimana? Kita mengaji Tuhan ada sifat berkehendak, dalil dalam Quran. Innama amru idza arada yuridu iradatan wa muridan. Iradah masdar dia. Berkata arada yuridu.
apabila Tuhan menghendaki. Tuhan tak kata aku ada sifat berkehendak. Dia tak kata lagu tu. Sebab tu Mu'tazilah dia kata Tuhan berkehendak dengan zat, tak ada sifat berkehendak pada zat dia. Seperti Ahli Sunnah Jamaah kata Tuhan ada sifat berkehendak di zat, maka tak kala itulah dia boleh berkehendak. Mu'tazilah kata tak, Tuhan berkehendak dengan zat semata-mata, bukan dengan sifat berkehendak. Quran tak kata Tuhan ada berkehendak, dia kata berkehendak, menghendaki. Jadi di sini kaedah ulama Ahli Sunnah Jamaah kata apa? Kalau dalam ilmu mantik dia ada 3 dilalah. Dia ada dilalah iltizamiyah, dilalah mutabaqah, dia ada dilalah tadammun. Ni cara kita nak istinbat buat keluar dalil. Salah satu cara nak ambil dalil. Kaedah sini ulama kata dilalah iltizamiyah. Bolehkah nak berkehendak kalau tak ada sifat berkehendak? Contoh kita nak melihat, bolehkah kalau tak ada sifat melihat? Tak boleh. Sabit kata saya dapat melihat. Daripada cakapan tu kita reti kata di mata dia tu ada sifat melihat. Sebab itulah dia kata dia dapat melihat. Lazim daripada boleh melihat, lazim ada sifat melihat. Lazim berengkir terikat, bermakna lazim berengkir terikat mesti dah. Bila dia boleh melihat bermakna dia ada sifat melihat. Kalau dia tak ada sifat melihat, bagaimana dia nak melihat? Lagu tu bila Allah kata dia menghendaki, bermakna ada di Tuhan sifat berkehendak. Kalau tak ada berkehendak, lagu mana dia nak berkehendak? Itu dia panggil dilalah iltizamiyah. Ambil bentuk lazim malzum. Dia berengkir, makna berengkir dia panggil. Mu'tazilah dia berlawanan dengan Ahli Sunnah. Dia kata tak ada sifat makni di Tuhan. Hanya Tuhan semata-mata berkehendak dengan zat, melihat dengan zat, mengetahui dengan zat, tak ada sifat makni. Kerana apa? Kerana dia kata membawa kepada ta'addudul qudama, berbilangnya benda qadim. Sedangkan Tuhan hanya esa. Satu Tuhan, esa Tuhan. Kalau Tuhan kesedia, Tuhan qidam, qadim, sedia, kudrat dia sedia, sudah ada 2 sedia. Sedangkan yang sedia ni satu saja, Allah dia kata. Kalau kita kata kudrat ada juga, dan kudrat Allah pun sedia, iradat ada dan iradat dia pun sedia. Dah 3 dah. Iradat apa qidam? Sedia. Dia kata mustahil. Ta'addudul qudama. Siapa i'tikad lagu ni dia kata kufrun, kafir. Kita Ahli Sunnah jawab, yang maksud esa ni ialah zat. Yang kita duk bahas ni sifat. Tu lain iktibar, lain benda. Kita duk hukum benda lain-lain tu. Tengok kita duk hukum benda lain. Betul Tuhan esa, zat dia tu esa. Sifat tu berbilang. Tengok. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ada baca doa tahlil tu. Tu doa Nabi tu. Hai Tuhan, tak dapatlah aku nak menghinggakan sifat kepujian ke atas Engkau. Engkau je lah yang tahu banyak mana sifat kepujian hak sebenar. Tengok, Nabi kata banyaknya sifat kepujian Kau, hai Tuhan, aku tak boleh nak letak hak. Bermakna sifat Tuhan ni banyak, cuma setiap satu tu satu-satu. Satu kudrat, satu iradat, satu hayat, satu samad. Bukan 2 kudrat, 3 kudrat pada lah. Tengok tu nak lawan Mu'tazilah lah, lawan Mu'tazilah. Habis itu, lepas tu kita pergi sikit masalah depan sebelum ponti tu. Allah kata kun fayakun. Banyaknya lah orang kita pegang kata Tuhan bila dia nak buat sesuatu, Tuhan kata kun. Jawab dia betul ke salah? Kata salah ayat Quran. Kata betul, nampak ustaz tanya gaya macam tak betul. Payah dah. Tapi banyak orang kita kun payakun. Kalau tanya, Tuhan bila nak buat sesuatu Tuhan kata kun. Jawab dia betul ke tak? Betul salah. Betul ni sebuah ayat Quran, salah ni sebuah faham kita. Ayat Quran tu betul, kita faham salah. Di sini orang mengaji ilmu ma'ani dia panggil majaz isti'arah tamthiliyah. Tu balarah. Maksudnya ke mana?
Allah cuma buat contoh saja. Bukan bila Allah nak buat sesuatu Tuhan kata kun, bukan. Cuma kinayah, sindiran, ataupun bahasa orang lama lagi dia kata siringan. Cakap bentuk siringan, sindiran, nak habaq kata cepatnya Tuhan nak buat sesuatu, seolah-olah bila Tuhan kata jadi. Tu kun fayakun. Orang mengaji kaedah fa tu wak mai dengan kun, lepas tu fa tahu wak mai kun summa yakunu tahu mai dengan summa. Kemudian sebab apa? Wak mai dengan fa dia panggil apa tu? Litaqid. Dia panggil mengeringi. Jadi berah tadi. Seolah kata jadi. Tu fa litaqid dia panggil nak mengeringi. Lagi pula menunjuk atas surah, cepat. Bila Tuhan kehendak nak buat sesuatu, seolah-olah dia kata jadi. Bukan Tuhan kata kun. Tuhan tak kata kun. Ingat, sifat Tuhan dia tak sama dengan makhluk. Kalau Tuhan bercakap bahasa Arab, makhluk cakap bahasa Arab, kita sudah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Hak tu boleh jadi kufur. Ni bahasa Arab kun ni. Sedangkan kita mengaji dah dulu Tuhan tak sama dengan makhluk pada zat, sifat dan perbuatan. Salah satu sifat makhluk cakap dengan bahasa-bahasa. Maka Tuhan tak sama. Bila tak sama, tidaklah bercakap bahasa Arab, tak bercakap bahasa Melayu. Ni kun bahasa tu bahasa Arab. Maka mustahil Tuhan sama dengan makhluk. Habis nampak gaya tu berat lah nak pergi tu depan. Tu dah. Tu kita betul sikit tu masalah ayat tu hak kita duk pegang selama ni kun fayakun tu. Jadi lagi pula tengok membawa kita nak kun tu fi'il amar, perintah. Kita nak perintah sesuatu benda hak kita nak perintah tu kena ada ke tak? Kita nak suruh anak kita makan, nak perintah anak kita makan, syarat anak kena ada ke tak? Kena ada anak dah. Mana boleh tak ada anak? Makan, awang makan. Hang suruh siapa makan? Anak aku mana? Tak ada. Kata hang ni pasal apa? Pergi makan. Siapa? Tu anak aku. Mana? Tak ada. Dah suruh anak kan? Suruh je lah. Mana boleh suruh kerana anak tak ada. Misal Allah suruh bumi jadi. Bumi jadi. Bumi dah ada bermakna. Bermakna bumi sudah ada masa Allah suruh. Bila kalau bumi dah ada, nak suruh jadi apa? Tu nak isyarat kata bukan makna hakiki Tuhan kata kun lagu tu dak. Nak abang seolah-olah kata tu kena dah jadi pui. Seolah-olah lagu tu cepatnya Tuhan nak buat sesuatu. Baik. Tu kita jaga akidah lah situ tu. Habis situ dulu. Tanda lah. Dan iradat itu ialah satu sifat yang ada ia iradat di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Dengan dialah, dengan sifat iradat itulah Allah Ta'ala menghendaki. Dengan sifat iradat itulah Allah Ta'ala menghendaki. Sabit ada sifat iradat itulah hakikatnya dengan zat juga. Bukannya contoh zat Tuhan, iradat yang berkendak bukan Tuhan. Iradat tu berkendak, bukan. Maksudnya Allah lah berkendak. Zat tu lah. Ni bercakap bentuk isnad majah, sandar berkehendak kepada iradat, padahal Allah lah yang berkehendak. Contoh, saya melihat, ke mata saya yang melihat saja, bukan saya melihat dengan mata tu, saya ni lah yang melihat. Tu cuma cakap mudah-mudah, orang panggil isnad majah, sandar berkendak kepada iradat. Hak sungguhnya menghendaki tu Allah dah menghendaki. Baik. Tu dengan sifat iradat itulah Allah menghendaki dan menentukan akan mungkin. Menentu
dengan setengah-setengah barang yang harus atas mungkin. Oh, ini pelik ni. Tuhan menentu semua perkara ke Tuhan menentu sebahagian saja? Kalau sekaligus tanya ni, Tuhan menentu semua benda tak? Kan? Tuan kita ni salah ni tak? Hebat kita kalau lagu tu. Dia kata Tuhan menghendaki setengah-setengah barang masuk kelakuan hak mana tu, hak setengah-setengah tu. Barang yang harus atas mungkin ni makhluk lah, mula-mula kata mungkin ni benda hak terima ada, terima tak ada. Allah menentu dengan sifat iradah tu akan barang kelakuan yang harus, yang boleh terima dua belah, ada boleh, tak ada boleh. Tu dia panggil benda mungkin, benda harus. Benda apa tu yang Allah menakdir setengah-setengah? Daripada mumkinat mutaqabilat. Apa mumkinat mutaqabilat? Yakni segala mungkin yang berlawan-lawani, yang tidak berhimpun di dalam satu masa dan di satu tempat, tak berhimpun pada satu tempat. Ponti situ dulu. Kena koma. Baik, maksud kata Allah menakdir setengah-setengah, jangan kita faham dia silap tak, betul lah. Yakni benda yang ada gulauan. Contoh, kita lah ni ada ke tak? Ada. Bermakna Tuhan berkehendak kita ada ke tak lah ni? Tuhan berkehendak kita ada. Jadi Tuhan berkehendak tak kok balik kita ni tak ada lah ni? Faham tak tu? Tuhan berkehendak tak kita tak ada lah ni? Lah ni kita ada ni. Siapa yang berkehendak kita ada waktu lah ni? Allah yang berkehendak bagi ada. Jadi bila Allah berkehendak kau balik bagi ada, dia berkehendak tak kau balik bagi tak ada? Ada. Mana boleh ada dan tak ada? Kalau ada tak kita lah ni? Ada. Kau tak ada? Tak ada. Ada ke tak ada? Ada tak ada? Mampu. Bini ada bini. Ada. Nak pergi tengok boleh tak? Bini ku nak pergi kenalan dengan bini hang. Saya tak ada bini lagi. Tadi yang kata ada dah. Memang bini saya ada, tapi tak ada lagi. Telefon pining, ambil, entak bertanjung. Kita gelong ni, ada bini, tak ada bini ni. Ada. Jom aku nak pergi tengok. Tak ada lagi. Tu dia panggil ada tak ada benda berlawan. Jadi bila Allah berkehendak ku ada, tak ada ni, Tuhan tak berkehendak lah. Bila Tuhan berkehendak kau balik tak ada, kau balik ada ni, Tuhan tak berkehendak lah. Macam tu. Tu dia panggil mungkin mutaqabilat. Benda mungkin, benda harus yang ada gulauan. Dia ada timbal balik. Dia ada 6 tu. Nanti kita sambung balik situ tu. Bukan maksud Tuhan tak menentu semua kan. Habis situ dulu tanda lah. Lepas tu cara tanda tu, kalau tak ada pen, lipat bucu tu bagi kena kat tempat wanti. Bucu tu lipat dekat dan iaitu ada lawan tiada. Bagi bucu kena situ, senang cari lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina limasyayikhina wa walidihim limasyayikhihim wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.